Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya bersama Pak Mus pada petang ini akan membincangkan beberapa isu-isu yang agak sensitif bagi di negeri Sabah, yaitu yang bakal menghadapi PRN ke-17 pada bila-bila masa. Antara isu yang begitu hangat dibincangkan di media sosial, di kedai kopi dan juga di Facebook ialah soal parti federal ataupun national party dengan parti tempatan. Jadi isu ini ada kalangan anak muda mengatakan rumah kita jaga. Kalangan politician mengatakan kita lebih baik kita berada di sebuah kapal yang besar berbanding kita mengemudi sebuah kapal yang kecil. Jadi bersama saya pada kali ini adalah penganalisis politik veteran yang agak berpengalaman membincangkan isu-isu federal party, local party. Bersama ini beliau juga sempat menulis sebuah buku parti nasional ataupun parti tempatan. Jadi persoalan-persoalan itu dirungkai di sini. Tapi pada hari ini kita tidak membaca buku ini, tapi kita bersama orangnya, ataupun orang putih bilang in person with Pak Mus. Jadi kalau saya teruskan bual bicara pada petang ini, saya ingin terus pada Pak Mus. Selamat datang Pak Mus. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maspi. Saya rasa tajuk ini sangat-sangat menarik kerana tidak lama lagi kita akan berdepan dengan pilihan raya negeri Sabah yang dijangka sebelum bulan Oktober. Saya kerap kali diajukan persoalan-persoalan yang mana parti yang lebih baik, adakah parti nasional ataupun parti tempatan. Untuk Sabah, kita beruntung kerana Sabah pernah diperintah oleh parti tempatan selama hampir 40 tahun dan juga pernah diperintah oleh parti nasional lebih daripada 25 tahun. Jadi kita sudah dapat membezakan yang mana satu parti yang lebih sesuai untuk negeri Sabah. Jadi ada pendapat mengatakan kita ikut seperti Sarawak sebab ternyata Sarawak dia dapat mempertahankan otonomi lebih tegas berbanding dengan Sabah kerana alasan mereka Sarawak diperintah oleh local party, parti-parti tempatan, manakala Sabah diperintah oleh parti nasional. Begitu lama. Jadi beberapa bulan yang lalu, lebih kurang setahun yang lalu, saya telah menulis buku ini. Buku ini ditulis sebaik saja parti PGRS dilancarkan. Sebelum PGRS, parti GRS. GRS yaitu selepas pilihan raya tahun 2020, di mana terdapatnya desakan keperluan untuk sebuah parti tempatan ditubuhkan untuk menyatukan semua parti-parti tempatan di Sabah. Dan lahirlah buku ini. Dan dalam buku ini saya telah ulas dengan begitu panjang lebar mengenai perbezaan antara politik Sarawak dan politik Sabah. Dan ada beberapa perkara yang saya sebut di sini bahawa politik Sabah dan politik Sarawak jauh berbeza. Dok, sebab di Sarawak landscape politiknya tidak sama dengan Sabah. Dari segi keunikannya pun berbeza. Sabah keunikannya pun berbeza, landscape politiknya pun berbeza, sejarah politiknya pun berbeza. Sejarah Sarawak baru 5 atau 6 ketua menteri di Sabah, kita sudah 17 ketua menteri. Dan ia bukannya berpunca semata-mata kerana kita parti nasional dan mereka parti tempatan. Bukan sebab itu. Banyak lagi faktor lain sehingga kita sering ingin menukar kerajaan. Bukan kerana soal parti, kerana pertelingkahan politik di Sabah nampaknya lebih sengit berbanding dengan keadaan di Sarawak. Saya melihat ada beberapa sebab kenapa ini berlaku.
begitu hangat di dewasa ini ataupun sekarang ini di media sosial ataupun medsos bahwa Parti Nasional ini tidak dia berkembang ke Sabah bukan tujuannya untuk membangunkan Sabah, tetapi lebih kepada menjajah Sabah. Jadi pada segelintir, sebilangan sebahagian daripada rakyat Sabah, kebanyakannya anak muda ini menganggap bahwa Parti Nasional ini merupakan parti penjajah. Ataupun bagaimana pendapat Pak Mus? Sebenarnya kebanyakannya proses penyerahan hak negeri kepada persekutuan berlaku semasa kita diperintah oleh parti-parti tempatan, Parti USNO dan juga Parti Berjaya. Harus diingat perjanjian dengan Petronas dibuat semasa Berjaya memerintah pada tahun 1976. Harus diingat Akta Pembangunan Petroleum 1974 lulus di Parlimen. Masa itu kerjaan negeri adalah Parti USNO. Jadi tidak ada justifikasi mengatakan parti tempatan mempertahankan hak Sabah. Kerana kedua-dua hak yang penting itu berlaku semasa parti tempatan, bukannya semasa parti BN UMNO. BN UMNO memerintah hanya selepas 1994 dan tidak ada satu pun proses penyerahan hak berlaku selama UMNO memerintah lebih daripada 25 tahun. Jadi itu hanya tanggapan yang dibuat oleh beberapa pihak yang mempromosi parti tempatan berbanding dengan Parti Nasional. Jadi kalau kita mencarikan kesalahan-kesalahan Parti Nasional, kita melihat kesalahan itu barangkali kepada personality, kepada individu, serangan-serangan terhadap pemimpin seperti bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada pilihan raya 2018 adalah antara sebab kenapa Parti Barisan Nasional yang turut memerintah di Sabah kalah, bukan kerana konsep parti itu parti nasional maka kita tidak undi. Orang 2018 pengundi tidak mengundi parti warisan kerana parti warisan itu parti tempatan dan Barisan Nasional itu parti nasional. Tetapi kerana isu tsunami masa itu, iaitu isu-isu yang berkaitan dengan kepimpinan negara. Jadi tidak kena mengena dengan soal konsep parti. Jadi ini Pak Mus, lanjutan daripada Parti Nasional dianggap penjajah ini, apakah parti-parti tempatan ini dari segi sejarahnya boleh membangunkan Sabah atau ada faktanya Sabah kita maju melalui parti tempatan, ataupun setelah datangnya National Party UMNO khususnya berkuasa di Sabah pada tahun 94 baru kita punya pembangunan mungkin pada pandangan rakyat Sabah kita nampak, ataupun sebelum kedatangan ini bagaimana pembangunan kita di negeri Sabah? Kita ada USNO, kita ada Parti Berjaya selepas itu, kita ada PBS. Kemudian baru tahun 1994 Parti Nasional berkembang ke Sabah. Asas pembangunan, peringkat pertama pembangunan dari segi infrastruktur telah dimulakan dengan baik oleh Parti USNO. Parti USNO selama 7 tahun memerintah. Begitu juga sebelum itu Parti UPKO dalam 2 tahun, lepas itu SCA, tapi yang panjang ialah masa USNO daripada tahun 1967 hingga 1976. Selama 7 tahun USNO telah meletakkan asas pembangunan yang kukuh dengan pendidikan, penubuhan Yayasan Sabah, mengantar anak-anak Sabah belajar ke Semenanjung, kemudian membina beberapa sekolah-sekolah di peringkat kampung, bukan di bawah Kementerian Pelajaran, tetapi asrama-asrama Yayasan Sabah dulu telah dibina semasa kerajaan USNO. Tetapi pada masa itu pembangunan agak tersekat kerana fokus kerajaan USNO lebih kepada politik. Apabila timbulnya amanah Yayasan Sabah dan sebagainya, itu sesuatu yang waste of
resources. Sumber itu sepatutnya digunakan lebih giat lagi untuk infrastruktur. Telah kita bazirkan dengan pemberian tunai. Dan saya nampak pembangunan yang paling rancak adalah semasa Parti Berjaya memerintah during Haris Saleh. Semasa Haris Saleh, Tan Sri Haris mengetuai kerajaan. Tetapi itu pun tersekat kerana politik juga, kerana isu kaum, kerana isu agama, kerana isu pribumi, isu-isu yang remeh pada kita tetapi dianggap isu yang besar kepada orang-orang tertentu. Ini antara sebab kenapa pembangunan negeri Sabah itu tidak dapat berjalan lancar, kerana kekerapan pertukaran kerajaan. Dia bukannya bertukar daripada tempatan ke nasional, tetapi tempatan ke tempatan juga masalah. Misalnya selepas berjaya memerintah 9 tahun, masa itu Sabah dikenali sebagai negeri yang kedua terkaya selepas Perak atau Selangor. Tetapi selepas berjaya kalah, kita menjadi negeri paling miskin. Selama 9 tahun di bawah pemerintahan Parti PBS. Mana PBS tidak mengadakan kerjasama yang baik dengan Kuala Lumpur, kerana pada ketika itu Presiden PBS telah memungkiri janjinya sendiri kepada Perdana Menteri. Pertama sekali pada tahun 1986 apabila berlaku rusuhan kaum, Presiden PBS masa itu bersetuju mengadakan Sabah Formula. Sabah Formula ini formula yang diterap oleh Kuala Lumpur untuk menyatukan Parti USNO dan juga Parti PBS dalam sebuah kerajaan dan berjaya. Pada ketika itu telah ada keyakinan bahawa kestabilan politik akan berlaku di Sabah atas inisiatif Tun Mahathir, di mana Sabah Formula itu melantik PBS sebagai Ketua Menteri, USNO timbalan Ketua Menteri, dan juga menteri-menteri lain dari kalangan pemimpin Parti Berjaya. Malangnya Presiden PBS bubar Dewan. Bubar Dewan yang tak sampai saya ingat 3-4 bulan kerajaan PBS, bubar Dewan dan panggil pilihan raya semula. Dan akhirnya dengan sentimen kaum digunakan oleh PBS, parti itu telah menang besar dan USNO dan Berjaya kalah. Jadi selepas itu Kuala Lumpur tidak lagi percaya dengan kepimpinan negeri Sabah, dan kepimpinan negeri Sabah pula sentiasa melihat suspicious dengan Kuala Lumpur, bahawa Kuala Lumpur ini tidak memihak kepada mereka, walaupun selepas itu kedua-duanya dalam komponen Barisan Nasional, PBS dalam Barisan Nasional, USNO dalam Barisan Nasional, berlaku ketidakkepercayaan, dan Kuala Lumpur menganggap PBS telah tidak menghormati, kemudian tidak menghormati Perdana Menteri. PBS dalam masa yang sama tidak menghormati Kuala Lumpur kerana terlalu pro USNO. Sehingga selepas itu apabila pilihan raya umum yang pertama, belum lagi selepas PBS menang, berlaku pilihan raya umum yang pertama, di mana kedua-dua PBS dengan USNO bertanding atas tiket BN, dan Kuala Lumpur pun melantik menteri-menteri dari USNO. Masa itu Riley Jeffrey dilantik jadi pembantu menteri, Osu Sukam dilantik saya ingat menteri penuh, menteri tanah. Jadi kemuncak kepada persengketaan itu berlaku pada tahun 1990. 5 tahun selepas itu PBS tikam BN dari belakang, di mana dia meninggalkan BN 2 hari sebelum penerimaan calon. Sedangkan sebelum itu Kuala Lumpur sudah atur kursi-kursi BN, berapa yang sepatutnya kursi PBS, berapa sepatutnya kursi USNO, tetapi PBS sekali lagi berpaling tarah. Tikam BN dari belakang menyertai Angkatan Perpaduan Ummah. Jadi rentetan begini ini meninggalkan satu sejarah bahawa bukan soal parti tempatan, bukan soal parti nasional, soal kepimpinan, soal di mana kita tidak menjaga hubungan baik
kerjaan negeri dengan persekutuan. Ini tidak berlaku di Sarawak. Di Sarawak tidak ada hubungan yang begitu teruk antara parti-parti yang memerintah di Sarawak dengan juga Semenanjung. Sebab sejarahnya Kuala Lumpur menghormati pemimpin Sarawak dan pemimpin Sarawak menghormati keputusan Kuala Lumpur. Tetapi di Sabah lain. Jadi itu yang membezakan dia, Dok.